Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 5 dari 5AK, 5AJ, 5AH dan 5AK. Okay? Dan 5AF maafkan saya. Okay? Selamat bertemu kembali kita untuk kelas pada hari ini. Baik. Sudah lebih kurang masuk minggu yang kedua dan ketiga kita berjumpa secara PDPR atas talian ni. Okay, macam-macam kemahiran yang kita telah belajar, okay, sama ada awak dapat kuasai sepenuhnya ataupun tidak. Okay, hari ini kita akan beralih kepada kemahiran seterusnya, iaitu kemahiran seni bahasa. Okay, kemahiran seni bahasa ni lebih kurang dengan Komsas. Okay, seni bahasa ni lebih kurang dengan Komsas. Apa yang kita belajar Komsas tu, itu adalah kemahiran seni bahasa. Okay, tapi hari ni kita akan menggunakan bahan kita ialah buku teks. Okay, buku teks menjadi sebagai rujukan utama. Baik, siapa yang dah dapat buku teks ataupun ada soft copy buku teks, okay, boleh rujuk dalam muka surat 10 dan muka surat 11. Okay, baik. Sebelum tu kita tengok dulu kita punya dokumen penjajaran kurikulum edisi 2 untuk tingkatan 5. Okay, yang kita nak buat hari ni ialah ni, aspek seni bahasa. Okay, kemahiran seni bahasa. Standard kandungan 4.1, memahami dan mengapresiasi karya sastra. Standard pembelajarannya bahagian kandungan asas iaitu 4.1.1, memahami dan mengapresiasi untuk menghubung kait aspek yang menarik dalam puisi, dalam prosa moden dan prosa tradisional. Okey. Baik. Kita mula dengan tajuk. Tajuk dia ialah menghubung kait aspek dalam prosa. Okey, kemahiran ialah seni bahasa. Okey, kita punya hasil pembelajaran. Okey, hasil pembelajaran dan kriteria kejayaan adalah benda yang sama, iaitu apa yang kita nak capai pada akhir PDPR kita. Okey, ada dua hari ni yang kita perlu capai. Yang pertama ialah kita dapat yang pertama, mengenal pasti tema bagi kedua-dua bahan. Okey. Kat sini akan bagi dua bahan yang berbeza, satu prosa moden, satu prosa tradisional. Okey, kita cari kita hubung kaitkan antara dua bahan tu, kita cari dia punya temanya sama, satu tema yang sama, cuma dia dua bahan yang berbeza. Okey. Maksud menghubung kait kat sini ialah daripada dua bahan tu, kita kaitkan antara dua bahan tu dan kita dapatkan, kita kenal pasti dia punya tema. Okey, itu yang pertama. Hasil pembelajaran kita yang kedua ialah menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 petua dan pesanan daripada kedua-dua bahan. Baik, nanti bahannya kita tengok. Okay, daripada bahan tu kita nak senaraikan sekurang-kurangnya 3 petua dan 3 pesanan. Okay, menggunakan kedua-dua bahan. Okay, petua tahu petua. Petua ni biasanya petua ialah seperti cara-cara kita menyelesaikan sesuatu yang diajar oleh orang-orang lama ataupun atuk nenek kita yang ajar. Okay, itu adalah petua daripada orang-orang tua. Okay. Baik, saya tunjukkan dia punya keratan buku teks. Okay, ni muka surat 10, 11. Okay, tajuk dia kebersihan jadi amalan. Okay, baca petikan cerpen dan sajak dengan intonasi dan nada yang sesuai berdasarkan situasi. Okey, berikan ulasan anda tentang aspek-aspek menarik yang tergandung dalam petikan cerpen. Okey, baik. Kalau ikutkan kat sini ada dua aktiviti yang kita boleh buat, iaitu 2.1.2, iaitu yang pertama aktiviti kita membaca dan yang kedua adalah 4.1.1, iaitu aspek seni bahasa. Tapi untuk hari ini saya fokuskan kepada 4.1.1 ini, memahami dan mengapresiasi untuk menghubung kait aspek yang menarik dalam prosa moden dan prosa tradisional. Okey. Ini cerpen.
Okay, ini cerpen, ini adalah prosa moden. Manakala ini adalah sajak ataupun puisi, ini adalah prosa tradisional. Dua yang berbeza. Kita nak cari satu hubung kait hasil pembelajaran kita yang pertama tadi. Kita kenal pasti dia punya tema. Daripada dua bahan ni, ada satu tema yang sama. Okay, itu yang kita nak cari nanti. Okay, yang kedua, 3 petua dekat sini, cerpen, manakala 3 pesanan daripada sajak ataupun syair ni. Okay. Baik, yang pertama, petua Tok Nan. Naim tidak suka membersihkan bilik air yang banyak kotoran degil. Tiba-tiba, dia teringat akan petua yang pernah diberikan oleh Tok Nan kepadanya. Dia pun pergi ke dapur mengisi botol penyembur dengan separuh air dan separuh cuka. Dia kembali ke bilik itu, ke bilik air dan menyeburkan campuran tersebut pada permukaan cermin. Selepas itu, dia mengelap permukaan cermin itu dengan kertas surat khabar. Naim tersenyum puas di hadapan cermin yang telah bersih dan bersinar. Namun demikian, dia termenung apabila melihat jubin dan singki yang kotor. Apakah yang dimenungkan itu, Naim? Suara Tok Nan tiba-tiba menyedarkan Naim daripada lamunan. Tok Nan, Tok bila sampai? Terkejut Naim, kata Naim sambil bersalam dengan Tok Nan. Tok baru saja sampai. Mama kata Naim sedang membersihkan bilik air. Jadi, Tok terus ke sini, kata Tok Nan. Baguslah Tok Nan datang. Baru saja tadi Naim menggunakan petua yang Tok beri untuk membersihkan cermin. Manalah tahu kalau Tok Nan ada petua untuk membersihkan jubin dan singki pula, kata Naim. Tak ada masalah. Pergi ambil serbuk penaik di dapur, arah Tok Nan. Tidak lama kemudian, Naim tiba membawa serbuk penaik. Tok Nan mengambil serbuk tersebut dan menaburkannya pada permukaan jubin dan singki yang telah dibasahkan dengan cuka. Setelah 5 minit, dia menyuruh Naim menyental jubin dan singki itu dengan berus. Setelah dibilas dengan air, jubin dan singki kelihatan bersinar. Senang bukan? Kata Tok Nan. Naim menganggukkan kepala. Sekarang taburkan serbuk penaik di sekeliling mangkuk tandas dan bahagian dalamnya pula. Masukkan cuka juga ke dalam mangkuk tandas. Selepas itu, cuci seperti biasa. Tok Nan memberikan arahan lagi. Wah, bersih dan berbau segar, kata Naim. Gabungan serbuk penaik dan cuka telah menghilangkan kotoran termasuk mengenyahkan bau. Mestilah bersih. Naim juga boleh menggunakan cuka ini untuk membersihkan pancuran mandi termasuk membuang kotoran yang menyebabkan pancuran tersumbat, kata Tok Nan berpetua lagi. Banyak sungguh betul Tok Nan. Bagaimana Tok Nan tahu? Naim bertanya. Hei orang muda, semua ini Tok Nan dapat melalui internet, jawab Tok Nan sambil tertawa kecil. Hihi. Okay, ini ialah cerpen. Okay, intonasinya lebih kurang begitulah. Okay, tidaklah sesempurna, tapi bolehlah. Okay, itu prosa moden untuk cerpen. Seterusnya ialah prosa tradisional, iaitu syair ataupun sajak. Okay, kalau awak nak contoh bacaan syair atau sajak yang betul dan sedap, awak boleh imbas saya ni. Ni ada kod QR ni, awak imbas, awak boleh dengar kat situ. Okay, tapi yang saya baca ni sekadar taklah sedap, tapi bolehlah untuk kita sama-sama belajar. Okey, tajuk dia Menguak Kamar Kenangan. Obor kenangan tiba-tiba menyala, sewaktu mancis memori bergeser. Tatkala menguak langsir kenangan, menapak syahdu ke ruang kamar, sekelumit nasihat pesan bonda. Jagalah bilik tidur sebaiknya, kerana kamar ialah jantung diri, degup sahsiah denyut nadi yang mengepam darah tanggungjawab. Seluruh tubuh anggota peribadi, lantai, dinding dan siling kamar, jangan biar kotor, habuk merayap, debu halus berpeluk erat. Okay. Yang seterusnya ni awak boleh baca sendiri. Okay. Hari ni saya tak minta awak untuk baca, lepas tu rakam dan hantar kat saya macam kita pernah buat sebelum ni. Bukan. Itu aktiviti membaca, kemahiran membaca. Hari ni ialah kemahiran untuk seni bahasa. Okay. Kita dah tengok dia punya petikan ni, okay, antara cerpen dengan syair. Okay, lepas tu barulah kita pergi ke aktiviti kita. Okay, apa yang kita nak capai iaitu mengenal pasti tema bagi kedua-dua bahan. Okay. Kedua-dua bahan ni mempunyai tema yang lebih kurang sama. Okay. Yang pertama ialah tema. Okay, melalui pembacaan ni, okay, pemahaman awak rasa apa tema dia? Okay. Tema yang cuba disampaikan kat sini ialah penjagaan kebersihan diri dan persekitaran. Okey, itu temanya, iaitu penjagaan kebersihan diri dan persekitaran. Ada banyak jenis kebersihan diri, kebersihan persekitaran, kebersihan alatan, macam-macam. Skopnya dikecilkan lagi tadi. Yang pertama berkenaan dengan petua, bersihkan
jubin, singki, mangkuk tandas, okay, cermin. Okay, lagi satu kebersihan berkenaan dengan kita punya tempat tidur ataupun kita punya katil lah. Macam mana cara kita nak bersihkan. Okay, jangan biarkan habuk dan sebagainya. Okay, dua-dua temanya sama, iaitu penjagaan kebersihan diri dan persekitaran. Okay, itu untuk yang pertama, tema. Dah dapat dah temanya. Maknanya hasil pembelajaran yang pertama tu kita dah dapat. Okay, yang kedua ialah kita cari dia punya petua. Okay, petua daripada cerpen. Okay, kalau kat sini saya dah cakap kat atas ni, dah tulis menyerahkan sekurang-kurangnya 3. Okay, 3 petua. Baik, tadi sebenarnya ada lebih daripada 3 petua. Okay, tapi saya nak awak cari 3 petua saja. Okay, saya bagilah petua yang pertama sebagai panduan untuk awak. Okay, petuanya ialah okay, yang pertama dia membersihkan cermin. Okay, untuk cermin kita tulis dulu di sini, cermin. Okay, cermin apa yang boleh dibuat ialah tengok kat sini tadi apa? Menyemburkan campuran air dan cuka. Okay, menyemburkan campuran air dan cuka ke arah cermin dan kemudian mengelapnya menggunakan kertas surat khabar. Okey, itu yang pertama, yang cermin. Menyemburkan campuran air dan cuka ke arah cermin dan kemudian mengelapnya menggunakan kertas surat khabar. Mana saya dapat ni? Ada dekat sini. Okey. Dia kembali, dia pun pergi ke dapur mengisi botol penyembur dengan separuh air, separuh cuka. Dia kembali ke bilik air dan menyemburkan campuran tersebut pada permukaan cermin. Selepas itu, dia mengelap permukaan cermin itu dengan kertas surat khabar. Okey, itu yang pertama, cermin. Yang kedua, jubin dan singki. Okey, yang kedua, ni awak perlu cari sendiri. Okey, jubin dan singki. Jubin tahu jubin? Jubin ni kita panggil juga sebagai mozek. Okey. Jubin dan singki, apa dia punya petua yang Tok Nan bagi? Tok cari sendiri. Yang ketiga ialah mangkuk tandas. Apa yang Tok Nan gunakan tadi? Apa dia punya petua dia? Okey, itu untuk cerpen, petua cerpen. Okey, yang seterusnya ialah ni pesanan. Pesanan ibu dalam syair. Okay, saya nak 3 juga. Okay, saya bagilah yang pertama. Okay, yang pertama kat sini, yang ibu cakap, jagalah bilik tidur sebaiknya. Okay, lantai, dinding dan siling kamar jangan biar kotor, berhabuk, merayap, debu halus berperut erat. Itu kita boleh ambil sebagai dia punya pesanan. Okay, yang pertama, jaga bilik tidur. Apa tadi? Jaga bilik tidur sebaiknya. Okey, sebaiknya. Okey, yang kedua, jangan biarkan lantai, dinding dan siling bilik berhabuk. Jangan biarkan lantai, apa lagi tadi? Lantai, dinding dan siling kamar. Lantai, dinding dan siling kamar berhabuk. Okey, dah 2. Saya nak lagi 1. Okey, 3 je. Kalau awak jumpa lebih, nak senaraikan lebih pun boleh, tak ada masalah. Okey, benda ni hasil pembelajaran kita, tema dah dapat, petua ni boleh dapat daripada petua dengan pesanan ni kita boleh dapat daripada bahan ni. Okey, jangan risau, bahan ni, keratan ni saya akan kongsikan dalam grup. Okey. Jadi itu saja tugasannya. Mudah je. Kita belajar hari ni, kenal pasti tema, lepas tu kita senaraikan, kita keluarkan dia punya maklumat, pindah ke sini. Okey. Untuk aktiviti ni kita gunakan ataupun awak gunakan buku seni bahasa. Okey, buku seni bahasa, buku warna purple tu, buku warna ungu. Okey. Jadi kalau apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya saya. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.